Kita dah sampai di hujung, hampir di hujung, belum hujung lagi, tapi hampir di hujung. Yaitu ada satu bahagian berhubung dengan cadangan membangun masa depan bersama. Boleh kita tengok di atas. Dan ini berdasarkan cadangan membangun masa depan bersama, dan kita ambil dari data kualitatif, dan yang kita tonjolkan di sini dalam masa, kita hanya ambil 4 tema teratas. 4 tema teratas yang menjadi keprihatinan dan atau kepedulian pada responden. Yaitu soal tabik urus kerajaan, soal ekonomi, soal perpaduan dan pembinaan negara bangsa dan soal pendidikan. Itu 4 tema utama. Dan kita tengok setiap satu dalam, misalnya dalam bahagian tabik urus kerajaan, apa yang dinyatakan dalam data politik adalah politik dan pemerintahan yang adil. Jadi intinya ialah keadilan. Yang kedua ialah perlunya menguatkuasakan undang-undang soal rule of law tadi, bukan soal pemerintahan undang-undang yang patut dilaksanakan tanpa delegasi dan tanpa perintah. Yang ketiga, sistem pentadbiran yang cepat untuk menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat ramai dalam pelbagai bidang. Yang keempat ialah nilai-nilai murni soal integriti. Tabik urus kerajaan harus menandaskan integriti atau nilai-nilai murni. Itu 4 perkara yang kami rumuskan berdasarkan data politik. Yang kedua, tema ekonomi. Tema ekonomi yang yang dipandangkan oleh pentingnya pembangunan yang inklusif dan holistik dan dasar saksama dan adil. So holistik, inklusif, saksama dan adil. Itu nampaknya muncul berulang kali. Yang kedua, mengurangkan jurang sosial dan ekonomi. Maknanya nampak di situ soal ketaksamaan dan jurang yang perlu ditangani. Yang ketiga, peluang pekerjaan. Tadi kita dah bincang soal peluang pekerjaan, soal pengangguran dan sebagainya yang dampak COVID ni memperluaskan lagi masalah itu. Yang keempat adalah kos harga hidup. Ini soal besar juga. Kos harga bukan soal besar juga. Memang soal besar kos harga hidup ini. Kerana apa? Kerana dengan pendapatan yang rendah ataupun hilang pekerjaan dan sebagainya, manakala harga barang naik dan sebagainya, maka itu akan menjadi hal yang besar. Dan sokongan barang buatan Malaysia ini ialah petrosima, soal petrosima. So itu soal dari segi ekonomi. Kemudian tema perpaduan dan pembinaan negara bangsa ialah semangat perpaduan. Kita dah bincang tadi. Soal pendidikan, nilai-nilai perpaduan dan negara bangsa tadi patut disemai dalam sistem pendidikan, diteruskan dalam sistem pendidikan. Bina dan hargai bangsa Malaysia. Soal perjuangan bahasa kebangsaan dan juga nilai-nilai murni tadi balik semula kepada nilai-nilai murni untuk membangun perpaduan negara bangsa. Yang keempat ialah soal pendidikan. Tentu para responden juga prihatin soal ini, pentingnya menitikberatkan soal merit, soal merit dan soal pembinaan modal insan, soal pentingnya kemajuan sains dan teknologi dan juga nilai-nilai murni. Jadi saya bagi untuk menamatkan untuk sebagai acara penutup untuk sesi ini, untuk webinar kita ini, saya nak minta pandangan lebih kurang 1 minit, 1 minit setengah daripada setiap panel. Dan kemudian saya minta juga Prof. Sajid untuk bagi pandangan. Kan tadi dia bertangan, saya tak bagi pandangan. Okey, untuk panel dahulu untuk sebagai
ramping up atau ya berdasarkan apa yang data terakhir tadi. Boleh saya mulakan dengan sorry Ong dulu ya, dalam studio dulu, kemudian studio dulu, kemudian saya minta apa ni Dr. Mac, apa itu dengan Tan Sri. Terima kasih ya. I think saya ini satu sesi yang bagus. Diadakan secara formal tetapi informal yang very biasa, very good, bersahaja. Tetapi bincangkan soalan yang aspek yang amat penting sekali, iaitu perpaduan dan keamanan. Kenapa perpaduan penting ya? Untuk peace. Ya, kalau kita tidak rasa selamat, tidak rasa aman, macam mana kita boleh hidup dengan bahagia? Itu yang penting. Kalau boleh saya balik kepada soalan yang dikemukakan oleh partisipan kita, itu tentang patriotisme. Saya fikir tiba masanya untuk kita revisit kajian tentang patriotisme. Biasanya pengkaji yang buat kajian tentang patriotisme, aspek-aspek yang mereka kaji ialah, oh, boleh cakap bahasa Melayu kah, polisi kerajaan ada sokong ataupun tidak ya. Tapi lebih daripada itu, patriotisme kalau kita katakan dia cintakan negara. Apa yang kita cinta pada negara itu, dari segi aspek apa yang kita cinta itu. Kalau kita pandu kereta depan kita, driver dia ataupun dia punya penumpang, wind down the window, and then dia buang tisu. Itu satu contoh, dia tidak cintakan negara. And negara bukan satu ruang fizikal. Negara ialah orang. Orang yang buatkan negara itu. Ya. Jadi kalau kita buang tisu, kalau kita buang sampah merata tempat, baru-baru ini Selangor teruk, and Klang-Berry teruk, because orang mencemarkan sungai. Ya, penghilang itu hilang. Ya. So, kesihatan orang, manusia itu terjejas. Jadi, kalau kita tidak sayangkan manusia yang hidup bersama kita, itu satu contoh tidak patriotisme. So, I think we should revisit patriotisme. When we cintakan negara, it means kita ada satu semangat yang bagus, yaitu kebaikan sedunia. We go for the common good. Common good untuk semua orang. Bukan satu-satu sektor atau bukan satu-satu kumpulan sahaja. And because kita ada common idea tentang common good ini, maka kita ada matlamat sedunia. We have a common goal. So patriotisme harus berlandaskan dua kriteria ini. The common good and the common goal. Yeah. So I think saya look forward kepada analisis data seterusnya, and I'm happy to be part of this project. I thank all the peserta yang ikut kita melalui Facebook, and thank you very much to all the panelists. Terima kasih Saudara Ong. Ilmunya kita teruskan pula dengan Dr. Nadrin. Okey, saya menjurus kepada keempat. Okey, saya difahamkan ada orang yang tak dengar tadi. Suara saya dah kuat. Okey, saya harap boleh dengar ya. Saya akan go through the 4 issues saja untuk perbincangan ini. Nombor 1, tabir urus ya. Memang ini isu yang sangat penting. Cuma saya ingin yang tidak ada disebut di situ, mungkin kita perlu undang-undang, ada undang-undang yang kita perlu ada, Pak. Contoh hate speeches. Saya rasa hate speeches ini satu isu yang sangat besar dan ia diungkapkan di parlimen and things like that. Di peringkat yang paling tertinggi dalam negara kita. Kalau kita tidak punya parliamentarian yang kita undi dengan dan bercakap membawa ucapan-ucapan yang tidak boleh diterima, maka saya rasa kita perlu undang-undang baru seperti hate speech. Juga saya orang yang suka yang undang-undang lompat hati ni. Saya yang sedia ada. Ini mungkin perkara yang perlu kita perhalusi sebab dia ada kaitannya dengan isu kewibawaan, integriti dan sebagainya. Itu tabir urus. Nombor 2 dari segi ekonomi, ini mungkin saya tidak sentuh tadi ya Prof. Sarjit dalam data tu. Bila kita tanya dia orang setuju atau tidak dengan dasar-dasar negara, dia terlalu umum ya. Mungkin apa yang kita boleh pecahkan nanti Prof. Sarjit, kita pecahkan dasar ekonomi, dasar sains dan teknologi, dasar-dasar sebahagiannya. Contohnya dasar pendidikan is very controversial. I don't think many Malaysian would agree that it is one of the best dasar that we have. So mungkin sebagai tambahan tadi saya tak sebut, kita perincikan mungkin 5 to 6 dasar. Tan Sri Anwar dah sebut pun dasar ekonomi kita mungkin perlu kita lihat supaya it is not growth oriented but maybe something that focuses on human being. Jadi bagi saya
dari segi ekonomi, kita bukan saja memfokus kepada ekonomi semata-mata, tetapi dasar yang umum, dasar negara. So jadi supaya dalam tu ada ekonomi, dasar sains and teknologi. Because kita terlalu sangat obses dengan sains and teknologi. Obses sangat dengan 4IR. Orang sebut 4IR, kita sebut 4IR. Tengok Viviana duduk atas pokok. Itukah the kind of dasar kita nak. Okay. Nombor 3, I think berkaitan dengan pendidikan. Saya nak sentuh dengan perpaduan dan pendidikan sekali. Saya nak melihat seperti orang kata isu patriotisme. Dia adalah isu cintakan negara. So kita kena revisit and focus on it. We cannot. I am in a team dengan Prof Chandra Muzaffar nak buat preamble rukun negara. We started off quite well. In the end, towards the end, it was not accepted. So there is a need for us to revisit rukun negara, revisit apa nama tadi? Patriotisme. Sebab benda ni dianggap remeh. Kalau ada diajar di sekolah, dia hanya anggap sebagai during free time aja. Ayu bacalah sendiri. Kita tidak memberi perhatian yang begitu serius terhadap ini. And the last one, pendidikan. Bagaimana pendidikan boleh menjadi alat perpaduan? At the moment, ya lebih bagi, kalau you tanya ibu bapa, ramai yang mengatakan during when I was in the jawatan kuasa tu, they think that perpaduan, they think that education is more divisive than it unite us. So I think the intention was good, tapi bila implementation, it became a problem. Make pendidikan satu alat perpaduan. Bagaimana kita nak buat tu, itu kita yang kena fikirkan kemudian. Thank you very much. Okey, terima kasih Dr. Madrin atas pandangan-pandangan penutup tadi. Itu Tuan Wan. Unmute Tan Sri, unmute. Tan Sri, unmute. Okey, terima kasih Saudara Rahman dan juga saya mengekori apa yang telah dan setuju dengan pandangan Prof Ong dan juga Saudari Madeline tadi. Tinggal lagi dari segi empat perkara yang telah dimajukan oleh Profesor Sajid dan dibentangkan oleh Saudara Rahman tadi. Rasa saya elok kita lihat begini ya. Saya setuju ni semua ni, tinggal lagi kita kena perincikan. Dan dari segi keutamaan, ya, dia ada 4 tu. Di mana kita nak letakkan yang pertama dan kita beri tekanan kepada perkara-perkara itu. Maksud saya, kalau kita tengok 4 ni, dan mungkin ada yang lain, tetapi ini 4 ni menjadi trust. Orang kata hala tuju kita. Ya, yang sudah ada tinggal lagi perbaiki ya. Pertamanya pada saya lah, ekoran daripada apa yang Prof Sajid dah buat dalam ni, Prof Sajid dah buat dalam penyidikan ini. Saya fikir yang pertama patut perpaduan dan pembinaan negara bangsa. Itu yang pertama. Daripada situ yang lain mengekorinya. Ya. Ini yang rasa saya penting. So itu kalau kita tengok contoh ya, strategik plan strategik pendidikan tinggi ya, sebagai contohlah. Tiap-tiap menteri masuk, dia ada baru plan strategik baru. Tetapi kalau kita tengok semuanya, ada 8 ataupun 10 teras, lebih kurang sama. Dia letak mana yang penting dulu. Misalnya lah, dia ubah-ubah. Jadi kita sebenarnya kita memakan masa banyak dari segi merancang dan bukan tindakan. Implementasi itu mungkin along the way kurang. Jadi sebab itu berubah-ubah. Jadi rasa saya pembinaan negara bangsa adalah satu perkara yang kita sendiri bincang tadi. Kita belum sampai tahap yang seperti misalnya contoh ya, Jepun. Ya, dari sekolah rendah lagi tadika dia dah ajar dah. Dah teratur. Kualiti masyarakat dia dah teratur. Jadi itu penting tu, perpaduan dan pembinaan negara. Yang kedua pada saya, ekoran daripada itu adalah pendidikan. Kalau kita tak didik anak-anak kita, anak-anak cucu kita, kita tak sampai
pada tahap tujuan yang pertama tadi. Lepas itu pada saya lah, baru ekonomi. Yang keempat, tadbir urus kerajaan ataupun delivery system, sistem penyampaian. Jadi, daripada semua tujahan ini, kita, apa yang saya cakap tak semestinya jadi yang terpenting lah. Tetapi kita boleh bincang. Akhirnya, apa yang kita buat ialah kualiti. Kualiti perancangan kita. Keduanya, kualiti implementasi daripada rancangan tadi. Dan ketiganya, apa hasilnya. Semuanya kualiti. Dan kita berpunca kepada orang kita kurang kualiti. Sebab itu belum sampai tahap yang tinggi. Dan ini ditentukan oleh apa yang kita belajar tentang integriti, tentang nilai-nilai positif tadi. Saya berhenti di situlah, Rahman. Saudara Rahman, kita perlu forum lagi lah. Mudah-mudahan tak perlu melalui. InsyaAllah. Okey, terima kasih atas komen dan pandangan yang bernas tadi. In the end, pada akhirnya kualiti perancangan, pelaksanaan dan hasilnya harus berkualiti juga dan mesti berdasarkan integriti. InsyaAllah. Terima kasih kepada Pak Alif Ainul, tapi saya nak bagi masa juga kepada Prof. Sajid kerana tadi dia bentangkan penemuan. Dia belum bagi pandangan sendiri lagi. Jadi masa dia sikit, okey, Prof. Sajid, apa pandangan keseluruhan? Ya, terima kasih Pak Rahman, Dr. Rahman dan semua di panel dan hadir dengan bersama kita melalui Facebook Live. Sebenarnya kajian ini dilaksanakan dalam masa 4 bulan dan yang saya bentangkan tadi semuanya adalah data asas, very basic data berdasarkan pandangan responden daripada berbagai lapisan etnik dan sebagainya. Ia berfokus pada pengalaman, pandangan, pemerhatian mereka. Dan untuk lanjutan nanti, kami akan pergi memperincikan data-data yang lebih lanjut berdasarkan etnik dan pendapatan. Dari situ kita akan dapat satu pemahaman yang lebih menjurus mendalam untuk mengupas bagaimana masyarakat tahap kesepaduan dan kepaduan mereka dalam konteks negara kita. Dan yang saya belajar banyak tentang pengalaman dalam tim yang ada adalah bagaimana kita membina kefahaman ini berasaskan kepada apa isu yang berlaku di luar yang kita masukkan di dalam instrumen ini dan bagaimana kita mendapatkan reaksi daripada masyarakat. Saya rasa mungkin caranya yang akan datang kalau Tansi itu saya rasa berminat untuk berdialog lagi, kita akan mungkin pada masa depan nanti kita akan memperincikan lebih lanjut lagi teknik dan pendapatan. Okey, terima kasih Prof. Sajid atas pandangan juga cadangan ke depan apa langkah selanjutnya nak dibuat berdasarkan hasil kajian ini. Sebagai moderator, terima kasih banyak kepada semua ahli panel, Tan Sri Anwar, Dr. Madeline, kepada Dr. Ong, dan khasnya kepada Prof. Sajid atas pembentangan ini, dan juga kepada pembantu-pembantu kita yang tak nampak dalam di skrin tapi ada di belakang, support dan memberi sokongan yang padu untuk menjayakan program ini. Banyak terima kasih. Sebelum saya menamatkannya, saya hanya ingin dan juga terima kasih kepada para peserta melalui Facebook Live. Terima kasih banyak ya. Dan ada juga soalan-soalan daripada mereka. Sebagai penutup, saya hanya ingin tegaskan 4 perkara secara ringkas, iaitu terdapat konsensus dengan ahli panel bahawa kajian tentang COVID selama ini banyak dari segi kesan ekonomi dan juga mungkin dari segi kesihatan. Tapi setakat yang diketahui, mungkin ada, tapi setakat yang diketahui impak COVID-19 ke atas kesepatuan sosial dan perpaduan antara etnik ada kajian, kecuali kajian ini. So itu mungkin ada benda yang baru di situ. Dan intinya ialah bila kita berdepan dengan krisis, kita nampak cenderungan untuk lebih rapat dan
lebih bersama. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua ialah skop kajian. Skop kajian ini agak sederhana, modest. Maknanya untuk mengesan impaknya sebelum COVID, semasa COVID ini menjalar. Yang ketiganya ialah ke depan macam mana. Ke depan tu data tak ada, data konkret tak ada, tapi jangkaan mereka. Maka sebab itu dah dikemukakan soalan dalam bentuk jangkaan. Dan itu bersebab persepsi. Okey. Jadi skopnya di situ dan skopnya dilihat daripada melihat persepsi mereka. Kemudian juga perubahan gaya hidup mereka dan amalan-amalan mereka dalam yang ada kaitan dengan hubungan antara kaum dan juga hubungan sosial. Jadi dia tak pergi lebih jauh daripada itulah. Dan pelaksanaan kajian ini bukan secara bersemuka kerana keadaan COVID kita tak boleh bertemu secara depan, tetapi melalui kajian secara atas talian. Jadi apa tu tadi dalam pembukaan tadi Tuan Sri Anwar kata apakah kerana ditanya secara bersemuka, tapi tak ada. Ini secara atas talian. Dan kita jangkakan bahawa itulah jawapan sebenar responden. Itu yang kita ambil itu sebagai. Tapi di sebalik data itu banyak perkara-perkara yang diharusi. Iaitu ini perkara ketiga. Jadi apa ni cadangan daripada kanun tadi dan juga kami setuju bahawa kita patut disaggregate atau pecahkan lagi data ini mengikut tema subtema, mengikut apa tu variable ataupun angkubah-angkubah yang perlu lagi, iaitu dari segi tekniknya, dari segi apa tu, dari segi usianya, dari segi tahap pekerjaannya, dari segi status dalam rumah, apa dalam keluarganya, ibu tunggal ke ataupun bapa tunggal ke apa, bujang ke dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu semuanya belum sampai ke tahap itu. Dari data ini masih lagi panas daripada apa tu daripada olahan daripada pembantu kita yang dapat berbahagia dahulu. Jadi hanya data lapisan pertama dahulu. Jadi tapi kami pun sedar bahawa kita mesti pergi satu tahap yang lebih mendalam lagi untuk mendapat makna yang lebih berarti daripada kajian-kajian ini. Itu dah itu jelas lah. Tetapi berdasarkan penemuan awal ini kita dapat gambaran bahawa di satu pihak ada benda-benda yang sangat positif. Tapi di pihak lain pun ada benda-benda yang menjadikan kerisauan. Jadi dua segi itu ada. Dan nampak juga jalan ke depan. Jadi daripada sini mungkin langkah selanjutnya kita akan, bukan mungkin, langkah selanjutnya ialah pasukan akan mengkaji lagi, akan meneliti lagi data-data itu secara lebih terperinci dan membuat rumusan berdasarkan data. Dan langkah selanjutnya kami akan bincang dengan rakan-rakan dalam Akademi Profesor Malaysia dan akan dilanjutkan lagi kepada pihak kerajaan, asing kepada negara supaya berdialog lah untuk pasal tujuan akademik ialah untuk memberi masukan dari segi polisi negara dan membangun negara Malaysia. Jadi lebih kurang itulah rumusan sebagai moderator. Terima kasih banyak kepada semua dan kita harapkan bahawa para peserta panel dan juga para peserta webinar ini melalui Facebook Live mendapat manfaat daripada perkongsian data dan juga pertukaran pandangan daripada ahli-ahli panel tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.